Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Nurul Munirah binti Umar dari Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. Ini membentangkan berkenaan tajuk inovasi saya iaitu suatu pembangunan sistem penamaan sebatan kimia organik. Sebelum kita pergi lebih lanjut kepada penggunaan sistem ini, saya tunjukkan bagaimana pelajar untuk mengakses kepada sistem ini. Pertama sekali, pelajar akan diberikan suatu link yang mana pelajar boleh search di Google sahaja, dan link ini akan terus pergi kepada website Organic Chemistry. Di sini, pelajar akan dapat melihat konten khusus yang ada di website ini. Okay. Sistem yang dibangunkan adalah bernama Name It Organic Compound, di mana sistem ini dinamakan, sistem ini merujuk kepada penamaan yang ditambah baik mengikut kepada tata cara penamaan IUPAC yang sedia ada. Okay, pada ruangan ini pelajar dapat membaca berkenaan pengenalan sistem. Okay, untuk pergi terus kepada sistem, kita terus klik kepada sini iaitu kepada Name It Organic Compound. Okay. Apabila student directly klik kepada Name It Organic Compound, akan terus terpapar sistem yang dipanggil sebagai untuk menamakan organic compound. Okey, pada sini, pada halaman muka hadapan iaitu home ni, ada sedikit pengenalan, dan di sini tertera bahawasanya sistem ini merujuk kepada penamaan IUPAC, yang mana penamaan IUPAC menyatakan bahawa penamaan organik compound bermula daripada prefix, parent dan suffix, dan ini mestilah mengikut urutan. Okay. Sebenarnya sistem ini dibangunkan adalah untuk membantu pelajar yang mengambil kursus Organic Chemistry di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, memandangkan kebanyakan pelajar adalah berlatar belakangkan aliran sastra, di mana kebanyakan pelajar tidak pernah mengambil kursus kimia semasa di sekolah menengah. Jadi sistem ini dibangunkan untuk membantu pelajar dan secara tidak langsung menarik minat pelajar untuk terus mendalami ataupun mempelajari kursus kimia organik. Okay. Sistem ini dibangunkan adalah kerana pelajar merasakan sukar untuk mengikut tata cara yang sedia ada iaitu IUPAC untuk menamakan sebatan organik. Sistem ini adalah merujuk kepada tata cara IUPAC, yang mana tata cara IUPAC itu adalah satu tata cara penamaan yang diterima secara antarabangsa. Jadi untuk menamakan setiap sebatan kimia tersebut mestilah mengikut kepada tata cara tersebut supaya setiap satu sebatan merujuk kepada satu sebatan sahaja. Okey, saya tunjukkan dengan lebih lanjut bagaimana untuk menggunakan sistem ini. Terlebih dahulu, pelajar mestilah harus faham dulu asas untuk menamakan sebatan kimia, iaitu mestilah ikut kepada prefix, parent dan suffix seperti yang saya nyatakan sebentar tadi. Okey, kita pergi ke dalam sistem ini, kita ada 14 jenis kumpulan berfungsi, dan setiap satu kumpulan berfungsi tersebut menerangkan langkah step by step bagaimana untuk menamakan sebatian organik. Contohnya alkin. Okey, ini alkin, alkin, alkain dan seterusnya sehinggalah amin sendiri. Kita mempunyai langkah bagaimana untuk menamakan sebatian organik. Okey, kita pergi kepada contoh yang pertama. Contoh yang pertama iaitu alkin. Bagaimana sistem ini untuk dilaksanakan? Okey, untuk alkin kita ada step di atas langkah, dan pelajar boleh membaca. Langkah-langkah di atas ni adalah sama seperti penerangan di dalam kelas. Okey, di bawah ini kita ada, setelah pelajar membaca langkah yang perlu diambil, kita ada exercise ataupun latihan yang pelajar boleh lakukan di dalam sistem ini untuk menilai tahap kefahaman masing-masing. Contoh soalan kita ambil. Okey, contoh soalan pertama, kita ada pemilihan soalan. Okey, contoh soalan pertama sehingga 1 hingga 5 kita ambil soalan pertama. Ini adalah contoh bagaimana pelajar
untuk bagaimana untuk menggunakan sistem ini. Okay, contoh soalan pertama, ini struktur dia. Struktur untuk soalan pertama, kita ada, jika kita pilih 2, akan terpapar struktur untuk soalan kedua dan seterusnya lah. So, saya tunjukkan contoh untuk yang pertama dahulu. Okey, untuk contoh yang pertama, pelajar perlu tahu, ini contoh dia, dan pelajar perlu tahu bahawasanya dalam struktur tersebut ada berapa banyak prefix yang saya dah terangkan dekat sebelah tadi pada home ni, yang mana pelajar perlu menamakan mengikut aturan prefix, parent dan suffix. Yang mana prefix ini memberi informasi, maklumat tentang kehadiran substituent ataupun cabang, dan parent adalah number untuk bilangan karbon dalam rantaian terpanjang, dan suffix adalah nama untuk homolog series. Okey, untuk alkane, contoh untuk alkane, kita pergi kepada whiteboard cara bagaimana nak tentukan berapakah bilangan prefix yang ada dalam struktur ini. Okey, kita ambil contoh kat sini. Okey, contohnya saya tunjukkan di sini. Okey. Okey, kita ambil contoh yang pertama iaitu CH3, CH2, maaf ya, CH. Sekali lagi. Contoh CH3, CH, CH2 dan CH3. Dan di sini ada satu CH3. Sebenarnya dalam struktur ni pelajar perlu tahu dulu bagaimana untuk mencari rantaian terpanjang, dan pembelajaran tu harus dah difahami dahulu di dalam kelas. Okey, seperti di sini pelajar telah tahu bahawasanya inilah rantaian terpanjang 1, 2, 3, 4. So pelajar akan memilih ini sebagai rantaian terpanjang karbon, alkane. Karbon-karbon single bond. Okey, apabila rantaian panjang telah dipilih, hanya terdapat satu cabang sahaja di luar rantaian panjang, iaitu di sini. Ini sahaja cabang yang ada, iaitu hanya satu one substituent only. One substituent only. Okey, jadi bila kita dah kenal pasti cuma ada satu substituent sahaja ataupun satu cabang sahaja, kita bolehlah memilih mengikut formula, kerana di dalam sistem ini kita ada 3 jenis formula yang pelajar boleh gunakan. Formula tersebut mengikut kepada bilangan prefix yang ada. Memandangkan soalan satu ini adalah merujuk kepada satu formula sahaja, jadi kita pilih yang pertama, select formula for one substituent only. Okey. Setelah kita pilih, kita kenal pasti di sini apakah nama yang pertama prefix, iaitu nama cabang. Kita kenal pasti di sini. Selalunya pelajar akan menghafal apakah nama bagi setiap substituent. Tetapi di sistem ni telah disenaraikan semua substituent yang hadir dalam kumpulan berfungsi. Jika pelajar tidak pasti ataupun tidak ingat apakah nama substituent tersebut, pelajar boleh try and error, tekan mana-mana dan keluarlah bentuk. Contoh, pelajar tidak pasti, mungkin namanya propil. Okey, kita nampak bila propil dia akan keluar 3 karbon, sedangkan di sini cuma ada 1 karbon sahaja di bawah sini. Okey, tidak tepat. Jadi kita pilih lagi, mungkin metil. Okey, jika sudah pilih metil, sama dengan gambar rajah tersebut. So nama dia akan jadi metil. Okey, seterusnya parent. Kita tahu dah bahawasanya di sini kita ada 4 karbon. 1, 2, 3, 4 dan saya nomborkan mengikut sini. Saya nomborkan 1, 2, 3, 4 karbon. So kita ada 4 karbon. Jadi pelajar akan pilih parent ni. Parent ni merujuk kepada how many carbons in the longest carbon chain. Maksudnya merujuk kepada berapa banyakkah bilangan karbon dalam rantaian terpanjang tersebut. Okey, memandang pelajar harus memberikan nama, bukannya bilangan. Jadi bila 4 merujuk kepada put. Okey, jadi contoh pelajar tidak ingat. Kalau 8 karbon, okey, nama dia OCT. Contoh kalau 2 karbon, nama dia akan jadi ETH. Okey, jadi memandangkan soalan ni ada 4 karbon, jadi kita akan pilih 4 karbon. Jadi automatik nama yang keluar adalah BUT, boot.
Okay, word yang akan keluar. Okay, suffix pula. Suffix pula ni adalah merujuk kepada kumpulan berfungsi rantaian tersebut. Jadi memandangkan kumpulan berfungsi rantaian ni adalah melibatkan karbon-karbon tunggal sahaja. Jadi kita pilih alkid. Alkid merujuk kepada karbon-karbon single bond. Kalau kita tak pasti, jika sudah tidak pasti, pelajar boleh merujuk kepada gambar rajah struktur di bawah. Contoh, jika sudah tersalah pilih, pelajar pilih alkid. Contoh alkin. Pelajar boleh nampak, oh alkin tak sama. Kumpulan berfungsi alkin ada double bond, jadi salah. Jadi pemilihan tu salah, jadi pelajar boleh terus nampak nama dengan struktur yang tak sama. Pelajar dah boleh nampak apakah yang kesalahan yang berlaku dan pelajar boleh terus mengenal pasti dan membetulkan kesalahan tersebut. Jadi kita ambil untuk alkin sahaja. Jadi jawapan ni adalah untuk alkin kerana single bond sahaja. Kita pilih alkin. Okey, jadi kita pilih alkin. Okey, yang ini adalah pemilihan kita. Yang sebelah sini adalah pemilihan pelajar. Dan jawapannya akan keluar pada students activity di sini. Sebelum itu, seterusnya, sebelum kita nak teruskan nak dapatkan jawapan akhir di sini, di kotak putih ni, pelajar perlu masukkan bilangan prefix dalam carbon chain ataupun dengan bahasa mudahnya, pelajar perlu masukkan alamat di mana kedudukan prefix iaitu substituen dalam rantaian panjang ini. Jadi bila kita dah nomborkan sebegini, kita tahu bahawasanya substituen metil ni duduk pada karbon kedua. Jadi bila duduk pada karbon kedua, kita masukkan 2 sebagai ini. 2. So bila kita masukkan 2 di sini, okey, di sini bila mana prefix ni automatik keluar mengikut kepada pemilihan di sebelah sini. Okey. Ni kita tak perlu sentuh. Okey, di sini pun kita tak perlu sentuh sebab kita tak ada nombor untuk alkin. Sebab alkin dia semua sama. Okey, kita tak perlu sentuh dan akhirnya jawapan akan keluar di sini secara automatik, iaitu 2-methyl butin akan keluar secara automatik di sini. Jadi itulah sebenarnya bagaimana cara ataupun kaedah untuk menggunakan sistem name it organic compound ini. Okey, jadi di sini ada berbagai bawah ni untuk formula jika ada 2 substituen dan bawah ni jika ada 3 substituen. Dan sini kita ada banyak sehinggalah kita ada untuk amin sekalipun. Setiap kumpulan berfungsi dipisahkan menjadi satu penerangan, satu penangan supaya pelajar boleh pilih. Contoh, jika pelajar ingin membuat latihan berkenaan karboksilik asid. Okey, karboksilik asid. So di sini soalan dia, so pelajar boleh terus pilih. Okey, contoh soalan nak buat soalan nombor 4. Boleh terus keluar soalan macam ni. Tetapi seperti yang saya terangkan sebelum ini, pelajar mestilah tahu asas dahulu bagaimana untuk pemilihan rantaian panjang kerana pemilihan formula merujuk kepada bilangan jenis formula yang dipilih merujuk kepada bilangan substituen yang hadir. Okey, jadi ini sahajalah pembangunan sistem yang dibuat untuk penamaan sebatang kimia organik, di mana sistem ini sangatlah membantu pelajar, di mana sistem ini hanya menggunakan aplikasi Google Sheet sahaja, yang mana boleh diakses oleh pelajar pada bila-bila masa dan di mana jua, dan tidak perlu memerlukan capaian internet yang tinggi pun. Pelajar boleh mengakses melalui telefon bimbit dan boleh membantu untuk mengulang kaji setiap contoh struktur kimia supaya pelajar nampak dengan jelas apakah bentuk yang sebenarnya bagi kimia organik ini. Jadi langkah-langkah untuk menamakan setiap organik chemistry pun telah dinyatakan dan secara tidak langsung pelajar memang pelajar sepatutnya boleh dan mudah untuk mengulang kaji dan dengan paparan yang ditunjukkan
warna yang sebegini secara tidak langsung menarik minat pelajar untuk terus mempelajari khusus kimia organik ini. Jadi harapan saya supaya sistem ini dapatlah diguna pakai oleh semua supaya boleh memanfaatkan ilmu yang ada dan boleh menyampaikan, boleh memberi tahu kepada semua bahawa penamaan Sebatang Kimia Organik tidaklah sesusah yang seperti yang kita pelajari dalam kelas. Itu sahaja daripada saya untuk pengenalan berkenaan tajuk inovasi saya, dan saya sudahi pembentangan saya ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.